KPM. Besarnya rumah dia ni. Ini kalau dapat rumah besar macam ni, syok oh. Kereta sport pula bawa. Ni kalau bayangkan ada driver, ada orang gaji. Saya kalau boleh nak makan yang western. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Hakim, Ya Ustaz. jadilah orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Tanamkan dalam hati sifat qanaah atas rezeki yang Allah Taala telah berikan kepada kita. Baik Ustaz, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan yang dalam kekurangan Allah kurniakan kelebihan, yang dalam kesakitan Allah kurniakan kesembuhan. Baik, jumpa kita lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Dan hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran Usuluddin tingkatan 5 bersama dengan ustaz kita yang segak dan kacak. Siapakah beliau? Iaitu Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita hari ini. Okey Ustaz, ramai murid kita yang tertanya-tanya, apakah kaitan gimik kita sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini, Ustaz? Okey, baik. Pembelajaran kita pada hari ini adalah berkenaan dengan istilah-istilah yang terkandung di dalam ilmu tasawuf, iaitu sifat-sifat yang menjadi satu perkara yang dimerangkumi untuk mendapatkan kesempurnaan dalam mengamalkan ilmu tasawuf itu, insya-Allah. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak fokuskan kepada istilah-istilah ilmu sufi. Okey Ustaz, tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Baik murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan mengenal tentang sifat-sifat, sebahagian sifat-sifat yang perlu diamalkan, yang perlu ada di dalam diri kita sebagai seorang yang mengamalkan jalan tasawuf untuk mendapatkan mardatillah, untuk mendapatkan redha Allah Taala, untuk taqarrub ila Allah, untuk dekat diri kepada Allah. Dan dengan kita mengamalkan sifat-sifat ini yang kita wujudkan dalam diri kita menjadi amalan harian kita, akan menjadikan kita ini manusia yang lazat. Masya Allah. Lazat dalam mengamalkan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulakan dengan sifat yang pertama, iaitu sifat al-mujahadah. Sifat al-mujahadah. Apa yang diertikan dengan al-mujahadah? Al-mujahadah adalah muharabatun nafs al-ammarah bisu'i bitahmiliha ma yashuqqu 'alaiha bima huwa matlu' fi syara'. Iaitu muharabatun nafs, melawan bersungguh-sungguh. Melawan sungguh-sungguh an-nafsu al-ammarah, iaitu nafsu amarah. Apakah yang dimaksudkan nafsu amarah ni? Nafsu yang mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang ma yashuqqu 'alaiha, yang seronok, yang dilarang oleh agama Islam. Perkara-perkara yang seronok ni macam mana? Perkara yang yang dilarang di dalam agama kita, iaitu perkara-perkara maksiat. Perkara maksiat adalah perkara yang disukai oleh nafsu. Nafsu apa? Nafsu amarah. Jadi muharabatun nafs ini adalah kita lawan. Kita melawan daripada kita terjebak dalam nafsu amarah dan kita mengamalkan kepada perkara yang berlandaskan kepada syarak. Baik, kita lihat kepentingan. Bagaimana kepentingan kita mengamalkan sifat mujahadah. Yang pertama,
nahat an-nafsu 'anil hawa wa sabru 'anil munhiyat, iaitu menahan nafsu dan dan sabar terhadap perkara-perkara yang ditegah. Dengan kita bermujahadah, kita akan dapat melawan nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Ya. Dan mujahadah ni atau dengan arti kata yang lain adalah bersungguh-sungguh. Jahadah, kalimah jahadah. Mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh. Dan yang kedua, menjadikan mujahadah ini sebagai satu senjata, silahan liddifa' untuk mempertahankan diri daripada mengikut hawa nafsu, syahwat, keseronokan, kelazatan dunia. Kalau sebut dengan kelazatan dunia ni, banyaklah. Dan lazat dulu pada nafsu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh agama Islam. Betul. Jadi dengan mujahadah, dengan mujahadah, ia akan menjadi satu senjata protection kepada kita, pertahanan kepada kita. Betul. Dan yang ketiga ialah berada di dalam jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Hakim boleh faham apa yang boleh Ustaz setakat ni, alhamdulillah. Jadi dalam erti kata yang ringkas, mujahadah ni apa dia? Bersungguh-sungguh. Betul. Untuk melawan hawa nafsu daripada perkara-perkara yang merosakkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan juga melanggar syarak. Jadi sebagai pengukuhan ya, boleh Ustaz? Ustaz nak tanya Hakim, apakah yang dimaksudkan ma huwa al-mujahadah? Arif al-mujahadah. Okey, baik, jom kawan-kawan bantu saya. Mujahadah ialah muharabatun nafs al-ammarah bisu' yashukku 'alaiha bima huwa matlub fi syar'. Hebat. Betul ke Ustaz? Itu yang dan saya Kuat hafal betul ingatan Hakim. Terima Kuat kasih betul Ustaz. Ustaz bagi 5 bintang. Terima 5 per 5. Alhamdulillah. Kalau ada 10, Ustaz bagi 10 per 10. Terima kasih Ustaz. Baik, jadi itulah maksud mujahadah yang perlu kita ketahui. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Antara istilah yang selalu kita dengar ialah zuhud dan qanaah. Tapi saya pasti di kalangan murid-murid masih lagi keliru apakah maksud zuhud dan apakah maksud qanaah. Jadi jangan pening-pening, jom kita belajar bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir. Okey Ustaz, apa perbezaan zuhud dan qanaah? Persoalan tu nanti Ustaz akan simpulkan di akhir pembelajaran untuk segmen ni. Baik Ustaz. Ya. Okey, dan Ustaz yakin murid-murid mungkin ada yang tidak dapat membezakan apa itu zuhud dan juga apa itu qanaah. Betul. Dan kalau kita tidak mengenal pasti, kita pasti akan rasa dan faham bahawa zuhud dan qanaah ni adalah perkara yang sama. Tapi sebenarnya ia adalah dua sifat, dua perkara yang berbeza. Baik. Kita lihat tentang pengertian az-zuhdu wa bu'du ad-dunya wal i'radu anha wa taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Apa yang dimaksudkan dengan zuhud? Iaitu jauh diri, menjauhkan daripada dunia, maksudnya meninggalkan dunia, meninggalkan dunia dan meninggalkan perkara yang rahati dunia. Apa dia yang dimaksudkan dengan rahati dunia? Benda-benda perkara kerehatan dunia. Duduk di dunia relax. Goyang kaki. Goyang kaki. Dan meninggalkan kerehatan dunia. Ya. Wa talaban li rahatil akhirah. Kerana menuntut kerehatan akhirat. Masya-Allah. Iaitu pada diri dia, pada diri individu tersebut,
Dia tidak kisah sangat tentang hal dunia. Contohnya, tak kisahlah tak pakai kereta besar pun. Tak kisahlah rumah tak besar pun. Tak kisahlah hidup tak senang pun. Janji diri dia boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak rehat di dunia. Dirinya sibuk dengan perkara-perkara akhirat. Kerana apa? Kerana dia menuntut untuk kerehatan akhirat. Persepsi dan kefahaman kita mungkin nampak bahawa zuhud ni kena pakai baju buruk. Kena pakai baju buruk, kena compang-camping. Tidak, sebenarnya bukan tidak. Sebenarnya tidak. Bukan itu perkaranya. Ya. Zuhud adalah meninggalkan perkara dunia. Tinggalkan perkara dunia, meninggalkan kelazatan dunia untuk kerehatan di akhirat. Itu yang sebenar maksudnya. Dan kepentingannya adalah inna zuhda miftahun najah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya zuhud adalah kunci kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Kerana apa? Kerana dia tidak perlu hendak ada di dalam dirinya rasa sakit hati. Ya. Dalam dirinya tak perlu ada rasa nak marah kepada orang lain. Dalam dirinya tak perlu rasa dengki kepada orang lain. Kerana apa? Kerana padanya perkara-perkara kelazatan dunia, perkara-perkara kemewahan dunia itu tidak menjadi apa-apa, tidak memberi bekas kepada dirinya. Tidak memberikan satu benda yang perlu kepada dirinya. Dia tinggalkan. Ya. Dia tinggalkan. Tinggalkan kelazatan dunia. Yang kedua, inna zuhda huwa min ahamu a'malil qalb. Adalah satu daripada perkara yang menjadi amalan hati. Dengan ada zuhud, hati kita akan tenang. Betul. Hati kita akan jadi baik. Hati kita akan redha. Hati kita akan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan waya'tabiru min al-fadail al-azimah. Dan diiktibarkan sebagai fadilat yang paling besar di dalam agama Islam. Dengan adanya rasa sifat zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu zuhud. Ya. Kita lihat pula al-qanaah. Al-qanaah ridha an-nafsu bima qassama laha minar rizqi. Ridha nafsu. Nafsu ni apa dia? Kehendak. Betul. Seperti tadi nafsu al-marah, kehendak. Kehendak diri kita. Keinginan diri kita. Jadi kita redha diri, redha nafsu dengan apa yang telah diberikan. Qassama laha minar rizqi, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita akan rezekinya. Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki. Ya. Orang lain ada kereta besar, BMW. Kita kancil 650. Betul tak? 650. Contoh. Jadi kita rasa syukur. Kita masih lagi berkereta. Betul. Ada orang yang tidak ada kereta. Ada orang yang tak mampu nak beli motor, hatta motor sekalipun, motosikal. Ada orang yang hanya berjalan kaki. Dan bila kita berjalan kaki, kita syukur atas rezeki kesihatan Allah Ta'ala berikan kepada kita, berjalan kaki. Mungkin ada orang yang berkursi roda. Betul. Dan orang yang berkursi roda pula, dia rasa syukur dengan qanaah, rasa syukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri itu. Sebab apa? Sebab dia masih lagi mampu berkursi roda. Mungkin ada orang yang tidur sahaja, tidak mampu untuk bangun dan sebagainya. Betul. Jadi rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tu, dia redha. Dia tidak mempertikaikan. Kenapa aku diberikan sekian-sekian? Kenapa tidak diberikan sekian-sekian? Kenapa aku tidak menjadi orang kaya dan sebagainya? Redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Kita lihat dengan sifat redha ni, apa yang menjadi kepentingan dan kesannya kepada kehidupan kita. Yang pertama, al-qanaah ya ruknun asasi min arkanis sa'adah laha irtibatu wasiqul bil iman. Qanaah adalah ruknun asasi. Satu rukun,
satu rukun asas daripada rukun-rukun yang terikat padanya dengan keimanan kita. Ya. Kenapa yang dikatakan terikat dengan keimanan? Al-imanu billah. Rukun iman contohnya, kita ambil rukun iman. Jadi kita yakin bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu taala, al-imanu bil malaikah. Beriman dengan malaikat, bukan sekadar tahu nama malaikat saja. Beriman bahawa ada tugas-tugas yang telah diberikan kepada malaikat-malaikat tersebut. Yeah. Contohnya malaikat yang menyampaikan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan qanaah itu kita yakin bahawa Allah Taala sudah berikan rezeki. Malaikat sudah menyampaikan rezeki kita. Ya. Di situ kita akan merasa kuat, dapat menguatkan keimanan kita bahawa malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan rezeki kepada kita yang sewajarnya untuk diri kita. Ya. Sebab Allah Taala memberi rezeki yang mencukupi terhadap setiap hamba-hambanya, insya-Allah. Dan yang kedua, sabilu rahatin nafs wal bu'di 'anil humum. Sebagai satu jalan untuk merehatkan diri, merehatkan nafsu dan menjauhkan daripada kedukaan. Apa yang dimaksudkan di sini, Hakim? Yang dimaksudkan di sini, kita akan hati tenang. Betul. Lapang. Lapang sebab apa? Kita tak perlu nak jadi orang yang merasa duka kerana kita diberikan sekian-sekian. Betul. Kita tak perlu rasa, Ustaz sebut tadi, kita rasa sakit hati dengan apa yang kita dapat sekarang ni. Jadi perkara tersebut akan menjadikan kita orang yang redha. Betul. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hati kita akan gembira. Yeah. Dan kita yakin bahawa itulah rezeki yang sepatutnya dan sewajarnya yang berhak untuk kita peroleh. Dan kita yakin bahawa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah Taala itu adalah yang Maha memberi rezeki. Ya. Jangan jadi macam orang jahiliah yang membunuh anak-anak perempuan kerana apa? Khasyatun amlak. Iaitu apa dia? Khauful faqri. Kerana takutkan akan kefakiran. Jelas di sini mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan tidak ada iman, hubungan iman kepada Allah Taala, jadi mereka sanggup membunuh anak perempuan mereka kerana mereka merasa tidak cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu maksud kepada zuhud dan juga qanaah, Ustaz. Ya, baik. Di akhir, Ustaz nak uji Hakim. Boleh, Ustaz? Ustaz pun dah cakap banyak ni, Ustaz nak uji Hakim pula dengan soalan, ma makna az-zuhdu fi mustalahati as-sufiyah? Okey, makna zuhud ialah bughdud dunya wal i'rad anha wa taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Ya. Boleh, Ustaz? Boleh. Betul Mantap. Alhamdulillah. Terbaik Hakim. Ya. Dan yang kedua, sebab di sini ada tajuknya panjang, jadi Ustaz nak tanya lagi satu lagi soalan. Takallam bi ikhtisar 'anil mustalahati as-sufiyah min al-qana'. Baik, ada dua. Yang pertama, huwa ruknun asasi min arkanis sa'adah, laha irtibati wasiqi bil iman. Okey, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, sabilu rahatil nafsi wal bu'di anil humum. ya. Dua, kepentingan kita membicarakan dan kita mengamalkan sifat qanaah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbaik. Soalan Hakim tadi. Ya. Apakah perbezaan Betul. di antara Qanaah dan zuhud. Okey, kita ambil faham. Zuhud adalah meninggalkan dunia, meninggalkan kelazatan dunia. Manakala al-qanaah adalah redha dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi jelas kepada kita perbezaan antara zuhud dan qanaah. Sekarang kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.
Update TV KPM. Kita hidup ni kena tawakal je. Itu antara perkataan ataupun ayat yang selalu kita dengar tentang tawakal. Tapi ramai di antara kita murid salah faham tentang maksud dan prinsip tawakal. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar tentang apakah itu tawakal bersama dengan ustaz kita, Ustaz Muhammad Baihaqi. Okey ustaz, apa maksud tawakal yang sebenarnya? Baik, maksud tawakal yang sebenarnya insya-Allah kita akan bicarakan selepas ni. Cuma selalu kita dengar ala doa usaha tawakal. Betul. Usaha doa tawakal. Adakah menjadi satu keperluan doa, usaha dan tawakal? Jadi kita lihat sekarang. Apakah yang dimaksudkan dengan tawakal? Huwa an ta'tamidu 'ala Allahi wa taj'aluhu na'iban, iaitu kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'tamida adalah kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan na'iban sebagai penolong kita. Ya. Maksud dia, kita tidaklah menjadikan bahawa apa yang kita buat itu pasti akan dapat. Betul. Sebab itulah kita perlu sebut tawakal ala Allah ataupun insya-Allah. Dan dengan insya-Allah tu kita bermaksud kita dah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khuzu fil asbab allati tawsiluka ila jalabil khair wa sa'adah, dan menjadikan ia sebagai satu sebab yang mencapai kepada kebaikan dan kegembiraan. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan tawakal. Jadi apa artinya? Bahawa kita kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebarang pekerjaan kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi orang yang bila kita sebut kita ada usaha, pasti berjaya. Usaha pasti berjaya. Itu bukan satu konsep yang baik dan yang boleh diamalkan, yang boleh difahami dalam agama Islam. Kita kena usaha, kita mesti buat, kita dah usaha dah. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita. Dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam erti kata yang lain, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita usaha, tak semestinya kita dapat. Dan menjadikan ia satu sebab kepada kegembiraan dan kebaikan. Betul. Apa kaitannya? Okey, baik. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi, sebarang pekerjaan kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan bahawa apa yang kita buat hanya akan dimakbulkan atau diizinkan hanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada ia berlaku atau tidak, tawakal sahaja. Betul. Dan dengan kita bertawakal tersebut, maka akan menjadikan hati kita gembira. Dan kita akan jadi kebaikan kepada kita. Kerana apa? Kerana hati juga. Betul. Hati kita akan jadi orang yang redha dengan apa yang diberikan keputusannya. Sama ada dimakbulkan atau tidak dimakbulkan, atau ada tertangguh dimakbulkan, itu kita akan redha dan kita akan terima bahawa itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kepentingannya. Kita lihat kepentingan sifat tawakal itu. Ahamiyatu. Inna tawakkula 'ala Allahi la yatajazza'u 'anil Islam. Sesungguhnya tawakal itu adalah sebahagian daripada Islam. Dan nombor 2, innal mu'minin as-sadiqin humul lazi minal mutawakkilin wa yusallimuna al-umur ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, mereka adalah orang yang bertawakal. Ya. Jadi orang yang beriman, mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah dan menyerahkan, wa yusallimuna, dan menyerahkan setiap perkara
setiap perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ustaz ulang balik yang pertama tadi. Sesungguhnya tawakal ini bukanlah sebahagian, tapi dia adalah perkara yang memang terkandung di dalam Islam itu sendiri. Betul. Ya. Dan yang kedua ni, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang setiap perkara yang berkaitan dengan diri kita. Kita usaha, Betul. kita sudah usaha. Apa natijahnya? Apa keputusannya? Tawakal kepada Allah. Ya. Dan untuk mendapatkan kebaikan daripada kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala itulah yang perlu kita buat. Apa dia? Doa kepada Betul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selagi belum dimakbulkan, bermakna kita masih berpeluang untuk mendapatkan apa yang kita usahakan. Ya. Jadi, apa yang perlu kita buat ialah berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah usaha, doa dan tawakal perlu berjalan seiring dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Jangan usaha saja, tawakal. Jangan doa saja, tawakal. Betul. Nak makan, lapar. Ya Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanan tak ada depan, tapi kita tak pergi pun membeli makanan. Betul. Macam mana kita nak makan? Betul. Boleh faham yakin? Boleh faham, Ustaz. Okey, baik. Ya. Sebagai pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak uji Ya. Hakim Boleh, Ustaz? tentang perkara berkaitan dengan tawakal. Wadih anit tawakal. Bicarakan, jelaskan tentang tawakal. Huwa an ta'tamida 'ala Allah wa an ta'khudhu bil asbab allati tawsiluka ila jalbil khairi was sa'adah. Oh, memang Ya. Hakim adalah murid Ustaz yang kuat ingatannya. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Ya. berikan Hakim 5 bintang sebagai Alhamdulillah. ganjaran kepada Ya. pemahaman atas pembelajaran tajuk kita hari ini. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Dan kita pun hari ini bila belajar tentang tawakal, Ustaz, jadi ada di kalangan murid kita yang dah berusaha. Kemudian bila dah berusaha, mungkin dapat keputusan yang tidak menyenangkan hati. Jadi adakah kurang tawakal ataupun bagaimana, Ustaz? Perkara ini sering berlaku. Kita sudah usaha. Kita sudah usaha, kita sudah doa, tetapi Allah tidak memberikan apa yang kita usahakan dan apa yang kita doakan. Baik. Jadi sebab itulah tausiluka ila jalabil khair was sa'adah. Dengan adanya tawakal, insya-Allah kita akan rasa tenang. Kita yakin bahawa apa yang kita usahakan itu Allah Taala tidak lagi memberikan, tidak memakbulkan kerana mungkin belum tiba masanya. Ya. Mungkin kita tidak perlu kepada perkara tersebut pada ketika itu. Betul. Mungkin ada hikmahnya di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dimakbulkan, kita akan jadi orang yang riak, orang yang sombong, orang yang takabur dan sebagainya. Dan yakin bahawa insya-Allah Allah Taala akan berikan juga kepada hamba-Nya atas usaha, doa dan tawakal pada masa yang paling sesuai. Ya, betul. Yang mana hatinya, mungkin imannya, mungkin nafsunya, mungkin sudah bersedia untuk menerima apa yang dia telah doakan itu. Ya, Jadi baik. semua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ada hikmah yang telah disusun atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi kita sebagai murid UDT, usaha, doa dan tawakal kepada Allah. Baik, kita nak berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.
Didik TV KPM. Syukur, 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 Alhamdulillah. Itu lagu ya murid-murid sekalian. Jadi kita hari ini kalau nak menyanyi-nyanyilah, tapi kena tahu juga apakah maksud di sebalik lagu tersebut. Kita sering ungkapkan syukur, syukur, syukur. Tapi apakah maksud sebenar di sebalik perkataan syukur? Dan hari ini kita nak belajar bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi tentang arti sebenar syukur. Okey Ustaz, apakah maksud syukur? Ustaz, silakan. Yang terakhir untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkenaan dengan syukur. Seperti mana yang dinyanyikan oleh Hakim tadi. Baik, kita lihat apakah yang diartikan dengan syukur. Al-syukru al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Iaitu kita mengiktiraf akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita terima apa-apa kebaikan, kita yakin bahawa nikmat itu adalah yang diberikan oleh Al-Mun'im, iaitu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara macam mana? Dengan cara ala wajhil khudu', dengan cara merendah diri. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita mengucapkan syukur kita dengan melafazkan kalimah Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan konsep kita berterima kasih atas pemberian orang lain kepada kita, kita mengucapkan terima kasih. Bukan bermakna kita bersyukur kepada dia, tidak. Tapi kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rezekinya kepada kita melalui pemberian orang lain. Cuma kita sampaikan terima kasih kepada dia, tetapi syukur tetap berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, Ustaz hadiahkan kereta seperti mana yang diidamkan oleh Hakim. Ustaz hadiahkan kereta besar pada dia. Dia mengucapkan terima kasih Ustaz. Adakah dikira dia bersyukur kepada Ustaz? Tidak. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur ni apa dia? Syukur ni adalah kita mengiktiraf dengan nikmat yang diberikan oleh orang oleh yang memberi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara kita wajhil khudu', iaitu merendah diri. Kita lihat kepentingannya. Inna syukra lahu quwwatun hailah fi ilajil masyakil wa ashalut turuq lin najah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya syukur baginya kekuatan, quwwatun, kekuatan fi ilaji masyakili, dan kekuatan di dalam mengubati masalah. Contoh, kita musim buah-buahan. Wah, sedap. Durian. Contohnya, kita target, kita sasarkan pada musim tu, kita dapat sekian bilangan, kuantiti. Tapi kita hanya dapat sekian bilangan sahaja. Seperti mana sifat qanaah dikaitkan, digabungkan dengan syukur, akan menjadikan ia satu sifat yang dapat mengubati masalah hati kita, iaitu kita dapat kekurangan, tapi dengan kita syukur dapat merasakan Alhamdulillah, daripada tidak ada buah-buahan, tidak ada durian pada musim lepas, musim ini masih lagi dapat juga. Jadi syukur kepada Allah SWT, dan satu jalan yang mudah untuk kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat.
Kerana dengan syukur ini kita akan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita senang dan juga ketika kita susah. Betul. Dan yang kedua, ahli syukru humul makhsusin bil mannatil minallah. Ahli syukur adalah orang-orang yang khusus dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan beri. Akan lagi nikmatnya, akan berikan lagi rezekinya, akan beri. Segala kebaikan kepada orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka dengan sifat orang-orang yang sentiasa bersyukur. Kerana bersyukur, kita akan sebut alhamdulillah, kita akan kenang, kita akan ingat yang maha memberi rezeki kepada kita. Dan yang terakhir, innallaha yardha ala amal syakirin. Jadi Allah Taala akan redha kepada amalan ibadat orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu jadi orang yang bersyukur, la azidannakum, nescaya akan ditambah bagi kamu. Jadi sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi itu maksud kepada syukur yang boleh kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan. Dan Ustaz tutup tadi dengan siapa yang bersyukur, Ustaz, kan, akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mula-mula dapat keputusan tak berapa cemerlang, tapi sebab kita sabar, teruskan usaha, Allah tambahkan dengan nikmat lebih cemerlang. Betul kan, Ustaz? Ya, betul. Ya, baik. Jadi itu maksud kepada syukur. Dan sekarang, Ustaz, apa lagi yang ingin Ustaz kongsikan? Sebagai rumusan di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak uji Hakim dengan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, dan Ustaz yakin dan Ustaz harap insya-Allah Hakim dapat menjawabnya dengan cemerlang. Insya-Allah. Okey, Ustaz, soalannya? Jadi kita lihat pada soalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan rumus P, Q dan R. Hakim perlu nyatakan di sini apakah yang dimasukkan dengan P, apakah yang dimasukkan dengan Q dan apakah yang dimasukkan dengan R. Ustaz baca dulu untuk P. Baik. Bu'du ad-dunya wal i'radu anha wa taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Pilihannya ada di atas. Hakim boleh sebut jawapannya. Okey, untuk P, saya lihat kata kunci dia ialah meninggalkan rehat di dunia dan mendapatkan rehat di akhirat kelak. Saya rasa jawapannya, Ustaz, ialah zuhud. P. Zuhud. Bagi P adalah zuhud. Betul. Terlihat jawapannya. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Cemerlang. Terima kasih, Ustaz. Kita lihat yang kedua, Q. Ridha an-nafsu bima qassama laha min rizqi. Baik, untuk yang kedua Q, redha nafs bima qassama laha min rizq. Kita kena redha dengan rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Qanaah, Ustaz. Untuk Q, Hakim jawab al-qanaah, cemerlang. Dan yang ketiga, R. Al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Ini sudah pastilah yang kita belajar sebentar tadi, iaitu syukur, Ustaz. Asyukru. Tahniah Hakim atas kecemerlangan. Terima kasih, Ustaz. Ustaz masih lagi tak puas hati. Ustaz nak uji lagi Hakim dengan soalan yang berikutnya. Boleh, Ustaz? Untuk memberikan Hakim lebih cemerlang. Kita lihat ada 4 pilihan di atas. Ikhtar al-ijabah as-sahihah al-mu'addah. Jadi pilih jawapan yang ada di atas tentang kepentingannya. Tadi tentang tarif, sekarang ni tentang kepentingan, iaitu X dan Y. X, sabili rahatin nafs wal bu'di 'anil humum. Okey, untuk X, kata kunci dia ialah sabilu rahatin nafs wal bu'di 'anil humum. Mujadalah, betul ke, Ustaz? Mujahadah, maafkan saya. Mujadalah. Mujadalah itu makna yang lain. Betul. Mujahadah. Asal perkataan jahada, bersungguh-sungguh. Ya, jawapannya tepat. Dan yang Y, nahat an-nafsu 'anil hawa was sabru 'anil munhiyat.
Okey, yang kedua ialah saya rasa antara qanaah dengan syukur. Qanaah, Ustaz, betul ke? Ya, betul. Alhamdulillah, keliru sedikit di situ. Cemerlang, Hakim. Terima kasih, Ustaz. Dan kita cari juga yang terakhir. Masih lagi PQR. Ya. Kita lihat PQR. Ustaz minta Hakim jawab terus. P atau apakah dimaksud dengan P, Q dan R? Baik. Okey, P ialah mujahadah, Q ialah syukur dan yang R ialah qanaah. Qanaah. Jadi kita lihat jawapannya. Adakah tepat? Betul. Okey. Mujahadah, Okey, syukur, qanaah. Al-Qanaah. Alhamdulillah. Tahniah Hakim. Sama-sama, atas Ustaz. kecemerlangan Hakim pada hari ini. Okey, baik. Jadi itu sedikit tentang kita punya orang kata pemahaman kita. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujungnya. Jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini? Jadi prestasi Hakim pada hari ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kecemerlangan dapat menjawab daripada awal hingga akhir dengan jawapan yang tepat dan pantas. Okey, terima kasih Ustaz atas ganjaran yang telah diberikan kepada saya dan rumusan ringkas sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Jadi rumusan ringkas untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebahagian daripada sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang membawa diri kita dekat kepada Allah, diri kita dapat diperbaiki di dalam amalan ibadah kita untuk mendapatkan kelazatan dalam melakukan amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang Islam. Kita akan hilang daripada rasa resah, gelisah, gundah gulana, pemalas dan sebagainya apabila di dalam hati kita wujud sifat-sifat yang Ustaz nyatakan seperti tadi. InsyaAllah kelazatan dan kenikmatan dalam melakukan ibadah akan tercapai di dalam hati. Baik, terima kasih Ustaz. Dan di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan, Ustaz? Jadi kepada murid-murid sekalian, bagi mendapatkan latihan pengukuhan untuk pembelajaran kita, murid-murid boleh mengunjungi Pelantar Delima. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir yang sudi bersama dengan kita hari ini dan juga kepada murid-murid yang sudi menonton menengah atas. Jadi, kita tutupi atau kita akhiri dengan sajak dari Ustaz Muhammad Baihaqi. Jom sama-sama kita dengarkan. Tiada agama sehebat Islam. Tiada kitab sesempurna Al-Quran. Tiada insan semurni Nabi. Tiada motivasi terbaik selain mati. Jadikan kalam Allah sebagai pegangan. Biarkan hadis dalam ingatan. Sematkan dalam jiwa rapat-rapat. Ikat dalam hati ketat-ketat. Semoga seluruh umat peroleh syafaat. Doa kepada Allah. Gantikan hati yang telah mati. Putihkan hati yang sudah hitam. Kekalkan hati yang tertumpu benar pada Islam. Kau dan aku bersaudara. Aku ingatkan kau andai kau lupa. Kau ingatkan aku andai ku lupa.